Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk perbincangan kali ini, kita akan memfokuskan tentang penggunaan control structure bagi for dan juga while. Jom kita mulakan. Zombie apocalypse. Baiklah, kita nak sambung kepada perbincangan kita tentang for dan juga while. Saya nak terangkan beberapa konsep sebelum tu. Seperti mana sebelum ni kita pernah belajar tentang subroutine yang wajib, iaitu setup dan juga loop. Kali ni kita nak buat subroutine ataupun function, nama tu interchangeable lah, boleh tukar mana-mana, bagi subroutine yang tidak wajib lah, optional punya subroutine. So, kita akan start daripada scratch. Ini program yang awal. Jangan lupa untuk check awak punya board dengan port. Macam ni port ni tak ada ni, maksudnya tak cocok ni. Saya punya ni macam longgar sikit dia punya port USB ni. Okay. So kita check semua ada tak port ni. Okay, port saya dah ada COM12. Okay. Baru kita start program. Benda pertama sekali kita nak tengok sama ada board ni communication okey tak okey. Tapi biasanya yang board ni saya guna seorang je. Okey lah. Kalau nak check biasanya kita pergi kepada blink dan kita terus upload je lah. So kita tengok kalau ada LED yang berkelip-kelip, maksudnya dia boleh download program lah. Baru kita teruskan kepada program kita ni. Kita nak buat subroutine yang tak wajib lah. Subroutine yang optional. Okay, kita ada LED yang berkelip sekarang ni dengan kadar kelipan 1 saat. So kita nak pakai pin hari ni, kita nak pakai 13 dulu lah. 13 output. Lepas tu kita nak pakai satu lagi kawan ni 12 lah. Pin 12 sebagai output. Minta ya. Lepas tu kita boleh kata sini digital right. 13 high. Copy. Paste. Oops, kita nak buat ni delay tadi. Let's see, kita sini 500 lah. Okay. Kita nak buat basic blinking dulu. Daripada sini nanti kita akan develop. Okay. So, ini kalau saya upload ni, program kita ni, dia, ni jangan lupa dulu. Dia akan clip dengan kadar 0.5 saat lah. Maksudnya lagi laju daripada sekarang ni lah. Saya save dia sebagai 4. Nama file ni. Saya save dekat desktop. So, kalau kita review balik kita punya program ni, setup ni dia jalan sekali je. Dalam keadaan ini, setup ni dia kata dia declare pin 13 dan pin 12 sebagai output. Sebab kita nak gunakan 2 LED sebentar lagi. Lepas tu void loop ni dia kata on selama 0.5 saat. Off selama 0.5 saat. Lepas tu dia akan berulang semula lah. Dia akan berulang sentiasa sampai bila? Sampai saya shutdown power supply. Ataupun saya tarik USB power supply lah. Jadi, saya nak terangkan, pertama sekali saya nak terangkan pasal while. Dalam while ni, biasanya dia ada condition. Tapi untuk student saya ni, saya biasa ajar while ni untuk infinite loop. Okay. So, kalau saya type sini while. Lepas tu dia ada open close parenthesis. Dalam ni saya tulis 1. 1 ni maksudnya dia punya condition tu always true lah. Always true tu maksudnya sentiasa betul. Sentiasa betul maksudnya dia buat apa? Dia tak ada buat apa. Jadi kalau kita review balik program ni, dia on selama 0.5 saat. Dia off selama 0.5 saat. Lepas tu dia masuk while, dia buat apa? Dia tak ada buat apa, tapi dia looping dalam selalu. Dia boleh keluar tak? Dia tak boleh keluar. Sebab condition dia always true. Sentiasa betul. Jadi program ni akan hanya clip sekali je. Kita cuba upload. Okey. Kita dah klik, nampak klip sekali. Lepas tu dah. Dia tak ada klip lagi lah. Program ni masih berjalan. Cuma dia tak ada buat kerja apa sini. Apa kata kalau saya tekan reset? Sekali lagi saya tekan reset. Dia klip sekali. Lepas tu dia mati. Dah cukup. Ini je. Kalau kita nak tengok program ni, dia jalan apa dalam while ni. Apa kata kalau kita buat blinking LED juga, tapi pada pin nombor 12. Tapi nampak 12 tu macam terlampau rapat lah dengan nombor 13. Apa kata kalau kita buat nombor 5? Okay. So yang ini, saya copy and paste. Copy. Saya paste dalam ni. Saya bagi tab, bagi susun.
biar sama rata, senang nak kita troubleshoot. So ni kita bagi 5, ni bagi 5. Kita upload sekali lagi. So program ni apa yang dia akan buat? Dia akan blink pin 13 sekali je. Lepas tu dia akan blink pin nombor 5 sampai bila-bila. 1, lepas tu 5 dia blinking panjang. Okay. So ni penggunaan while lah. Biasa saya ajar student saya kalau untuk guna while ni, kita nak buat infinite loop. Biasa kita nak buat scanning. Jadi apa yang kita nak buat sekarang, kita nak kenalkan sebelum tu while ni kalau kita tengok, dia ada open bracket, close bracket untuk setiap control structure. While, for, if, control structure yang saya ajar ni, semua sekali, dia akan ada open and close bracket. Tu yang pertama. Yang kedua, dia tak akan ada semicolon dekat ujung ni. Ni semicolon tak ada. Kalau awak letak semicolon ni, bawah ni semua kira macam tak ada. So senang cerita, semua control structure you tak letak semicolon. Jadi kalau kita buat ni, kalau saya tarik ni, saya cut. Saya nak kenalkan subroutine yang tak wajib tadi lah. Okay. So ni void loop. Lepas tu saya buat sini void clip 5. Clip 5 maksudnya pin 5 clip panjang lah. Open close parenthesis, enter open bracket, close bracket automatic. Bawah ni nampak Dalam ni saya paste program untuk while. So yang ini subroutine optional clip 5 ni, apa yang dia akan buat? Dia akan blinkingkan LED 5 sentiasa lah. Kalau saya upload sekarang ni, kalau kita upload sekarang, kita tengok. Apa yang akan jadi adalah, dia hanya buat dalam loop ni je. Loop kata apa? On-kan selama 0.5 saat, off-kan bagi 0.5 saat, bagi pin nombor 13, nampak ni? Blinking on and off ni. Dia tak pergi pun pada clip 5 ni. Kenapa dia tak pergi? Sebab kita tak suruh dia. Jadi kalau kita nak suruh dia, kita hantar ni ke lib open close parenthesis semicolon. Maka dia akan lompat kepada bawah ni. Bawah ni buat apa? Bawah ni dia akan tangkap program ni masuk dalam while. Buat apa? Buat blinking pin number 5 sampai bila-bila kita upload sekarang. So kita akan nampak macam program asal tadi lah. Clip sekali, lepas tu clip sentiasa pada pin number 5. Yang mana Clip was not declared. Kenapa? Sebab bawah ni clip 5. Kita kena bagi nama dia betul-betul clip 5. Tengah upload. Uploading, okay. Satu kali. Lepas tu blinking sentiasa. Kita dah belajar simple, sekejap je. Kita dah belajar pasal while untuk infinite loop. Lepas tu kita dah belajar pasal optional subroutine. Kadang-kadang orang panggil subroutine, kadang-kadang orang panggil function, kadang orang panggil label, ada banyak nama lah. Tapi subroutine dengan function ni yang paling banyak sekali guna kan. Jadi apa yang kita buat sekarang ni, misal kata kalau kita letak benda ni, clip ni, kita letak dekat atas. Clip 5. Open close parenthesis semicolon. Apa jadi? Awak tak akan nampak pun pin 13 ni. Awak nampak je terus clip nombor 5. Sebab apa? Dia suruh lompat dekat pin nombor 5. Suruh lompat dekat subroutine clip 5. Alright. Kalau saya tekan reset dia terus blinking pada pin nombor 5. Pin nombor ke clip 5 buat apa? Dia suruh looping dalam ni. Lepas tu, dia suruh looping sampai bila-bila. Jadi, arahan bawah ni tak pernah dijalankan. Jadi, kalau kita letak benda-benda yang ada bahagian while ni, kita kena hati-hati lah. Okey, jadi apa kata saya undo, Ctrl Z semula. Saya tak berminat dengan ni. Saya sekarang ni nak terangkan pasal penggunaan for. So, saya enter bawah ni dulu. Untuk kegunaan for, kita type dulu, for, open close parenthesis, enter, open bracket, close bracket. Ini format standard untuk semua control structure. Open close parenthesis, lepas tu, open close parenthesis ni dalamnya ada sesuatu lah. Kalau istilah programming ni kita panggil sebagai argument. Argument. Open and close bracket. Argument ni ada 3 untuk for. Macam yang while ni tadi, while ni ada satu argument. Argument dia apa? Argument dia condition. Kalau saya buat sini comment. While. Lepas tu argument ni condition. Condition. Ni condition. Kalau yang ini,
Kalau untuk for, kita buat atasnya. For, kita nak buat sebagai komen. For, argument ni yang pertama adalah initialize. Init. Init. Semicolon. Ni pertama. So, kita pun bagi sini I sama dengan, katalah kita bagi kosong. I ni pun boleh ubah. Kalau tak nak suka I tak apa, kita boleh letak nama lain, X. Kita boleh letak X sama dengan kosong. Lepas tu kita semicolon. Argument yang kedua, condition. Dia punya syarat dia. Syarat dia apa kata kalau saya beritahu X kurang daripada 5. X kurang daripada 5 maksudnya apa? 5 ni tak termasuk. Dia starting dengan nombor kosong. 1, 2, 3, 4. 5 tak termasuk sebab dia kata condition dia kurang daripada 5. So maknanya dia akan buat 5 kali lah. 0, 1, 2, 3, 4. 5 tak termasuk. Jadi argument yang ketiga, either increment ataupun decrement. Nak tambah nilai itu ke nak tolak nilai itu. Dalam kes kita ni kita nak tambah lah. Semicolon, kita akan beritahu X++. X++ ni programming punya istilah. Biasanya X sama dengan X tambah 1 lah kalau dalam istilah matematik lah. So yang ni kita nak start buat. Apa dia punya isi kandungan dia? Saya cut and paste ni. Cut. Paste dalam ni. Kita susun elok-elok. Kalau boleh biar sama rata. Okay. Okay, so ni kita naikkan dia ke atas. Kita nak review program ni buat apa. Dekat volume ni, saya suka ni letak dekat belah atas lah. Sebab nampak macam semak lah. Okay, sini So, void loop ni apa yang dia buat? Benda pertama sekali, dia akan tengok condition X, nilai kosong. Dia check dulu. Kosong kurang daripada 5 tak? Kurang lah. Terang-terang kurang. Jadi, dia pun pergi buat, dia buat ni, on kan 0.5 saat, off kan 0.5 saat. Selepas sampai bawah ni, dia akan tambah nilai X dengan nilai 1 lah. So, tadi asalnya 0 tambah 1, 1. Patah balik. Yang ini, buat sekali je. Initialize sekali je. Lepas tu, dia tak tengok lagi dah. So, I sekarang sama dengan 1, dia check. 1 kurang daripada 5, kurang, betul. Dia pun buat lagi, tambah lagi, 1 tambah 1, 2. Check lagi, 2 kurang daripada 5, betul. So, dia akan buat benda ni, sampailah nombor 4, 4 tambah 1, 5. 5 kurang daripada 5, salah. Dia tak nak buat, semua dalam bracket ni tak nak buat, dia terus lompat kepada clip 5 ni. Clip 5 buat apa? Hantar kat bawah, tangkap dia, pusing dalam satu infinite loop. Jadi kalau kita upload sekarang ni, tengok ada masalah ni kita upload. Kita pun tekan upload. Kita nak tengok error tu. Dia kata X was not declared in the scope. Kalau untuk programmer yang baru-baru lagi, dia tak suka sangat tengok message bawah ni. Padahal message bawah ni penting. Kalau kita tengok X was not declared in the scope. Dia siap tunjuk lagi kat 4 ni. Dia siap tunjuk anak panah lagi dekat X ni. Sebab apa? Kita gunakan pemboleh ubah, tapi kita tak declare dia sebagai data type dia apa dia? Integer ke, double ke, float ke, character ke. So, ni salah ni. Barulah kita nak terangkan apa yang dimasukkan dengan variable. Pada sesi yang lepas, saya ajar variable tentang global variable. Global variable tu maksudnya apa? Kat belah atas kali ni, perasan tak? Itu hari saya buat integer LED sama dengan 13. Semicolon. Yang ini LED sama dengan 13 ni global. So, saya nampak siapa-siapa yang 13, saya ganti dengan nama LED. Okay. Lepas tu, saya boleh koma LED 2 sama dengan 5. Saya nampak siapa-siapa yang nombor 5, saya gantikan dengan LED 2. So, 5 ni ganti LED 2, ni LED 2. Okay. Ini global variable maknanya. Maksudnya apa tau? Dekat subroutine, kita ada berapa subroutine sekarang? Kita ada 3 subroutine. Setup, loop dengan clip 5. Kalau kita ada pakai pemboleh ubah ni, LED dengan LED 2 ni, semua orang kenal siapa dia. Sebab dia global variable. Semua orang tahu. Kalau X ni, saya declare dekat atas. Saya declare dekat bawah ni. Integer. Boleh saya letak sini? Boleh, tak ada masalah.
Tapi ni namanya sebagai local variable. Local variable maksudnya apa? Dia dekat subroutine mana? Dia dekat dalam subroutine nama loop. Maka loop saja yang kenal siapa X. Saya upload sekarang ni. Kejap lagi kita akan cuba letak dekat dalam clip X ni, kita tengok dia kenal tak kenal. Saya tengah upload sekarang ni, tengah compile. So program ni akan clip pin 13 banyak 5 kali. Lepas tu pin 5 sentiasa. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu ni dia akan blinking aja. Ni tak payah kira lah sebab dia akan blinking sentiasa lah, infinite loop. Okay. Jadi kita dah terangkan juga pasal global and local variable. Kalau kita nak kata clip 5 ni, saya nak bagi tahu sini lah. Dalam ni, while ni saya tak pakai while. Saya pakai for. Sebabkan kalau kita ni malas, kita copy and paste atas ni je. Tu. Ni tak pakai lah. Okay. Saya pakai nilai X. Tapi katalah saya pakai nilai X ni, katalah 2. Jadi kita declare X ni tadi, data type dia. Data type dia saya declare dekat dalam nama loop. Integer X. Tapi dalam subroutine clip 5, saya tak declare langsung X ni. Kita tekan upload. Nanti dia kata dekat sini, guna X. Tapi tak declare pun. Nampak ni? X was not declared in the scope. Disiap tanda lagi lah. Tu disiap tanda for anak panah kat X. Kalau jadi semacam gini kita boleh declare je integer X kat sini. Maknanya kita declare local variable lagi lah. Ataupun kalau kita malas kita nak declare sekali je, kita boleh je declare dekat atas sekali ni. Koma integer X. Maksudnya X ni sekarang, bukan sini. X saja cukup. X saja dah cukup. Berapa nak integer X? Kalau awak nak integer X, awak buat dekat sini. Integer X, semicolon. Tapi X sama dengan saya tak bagi nilai apa-apa. Tak guna pun awak bagi nilai apa-apa. Saya bagi nilai kata sini 10. Saya bagi nilai 10. Tapi saya tak nak bagi X ni lah. Saya nak satu line ni sebab saya nak program saya satu line mudah. Nanti kan saya nampak ada banyak line sini, susah nak baca. So, kita beritahu global variable X dengan nilai awal dia 10. 10. 10 Bila dia masuk sini, tadi 10. Dia nampak X sama dengan 0. Dia terus buang 10 tadi, dia terus masuk 0. Sebab tu saya kata, initialize untuk X tak berguna. Sebab apa? Nanti kat dalam for ni kita initialize juga. Jadi, kalau ditanya dari segi pengalaman, biasanya untuk control structure ni, saya suka pakai local variable. Jadi, kalau dalam case macam ni, saya kata, saya suka pakai local variable. Integer X ini, yang ini tak nak lah. Ini boleh je kita pakai integer X. Sekejap. Program ni dia buat apa tau? Dia akan buat clip ni sebanyak 5 kali pada pin nombor 13. Lepas tu dia hantar dekat clip 5. Clip 5 kata apa? Clip sebanyak berapa kali ni? 0, 1, 2 masuk tak? 2 tak masuk. So 2 kali je. So dia clip 5, 2. 5, 2 sentiasa. Kita cuba upload. Dan kita tengok hasil dia apa. Dia tengah compile. Kalau semua okey, dia akan start dengan upload. Okey, dia tengah uploading. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi kalau kita nak buat subroutine sebab kita tengok loop ni macam semak macam ada for banyak ni kan. Apa kata kalau saya bagi nama satu subroutine lain pula, subroutine lain. Saya bagi nama void clip 13. Open close parenthesis, enter, open bracket, close bracket. Saya cut and paste ni. Cut, paste dalam ni. Okay. Kalau kita perasan void clip ni, nama subroutine ni, biasanya yang paling bawah sekali. Dia ada tulis return. Semicolon. Tapi kalau kita tak tulis, by default, memang ada return dekat situ. Okay. So, yang sini kita tak panggil dia lagi. So, kita copy, paste. Alah, betul lah kita nak type. Pada type sekejap je ni. Alamak, kena salah dah. Clip 13. So, apa yang dia akan buat? Dia akan blinkingkan pin nombor 13 sebanyak 5 kali. Lepas tu dia akan blinkingkan pin nombor 5 sebanyak 2 kali. Program yang sama, cuma saya dah kecilkan dekat loop ni lah. Jadi, apa faedahnya kalau kita buat subroutine ni? Kita pecahkan program kita ni, sistem kita ni kepada blok-blok yang lebih mudah, lebih kecil.
Jadi, ni tengah ada siap upload Okey. Jadi kalau kita tengok pin nombor 13 kita blinking dia lain macam. Kita tak payah nak tengok banyak-banyak program ni. Kita terus pergi kepada subroutine nama clip 13 ni. Jadi kita nak troubleshoot senang. Bayangkan kalau kita buat satu projek robot gripper tu grip kadang okey, kadang tak okey, intermittent. Sensor macam problem. Kita nak troubleshoot ni. Takkan kita nak tengok program kita dekat 2-3 ribu line tu. Tak logik lah. Jadi kita akan fokus kepada satu subroutine. Lepas tu kita akan work by subroutine tu je lah. Tak payah nak buat kerja banyak-banyak lah. Tapi kalau awak buat program dalam semua sekali dalam loop, sepanjang-panjang tidak, ni yang masalah ni. Itu yang pertama, kita nak kecilkan kita punya subroutine. Kedua, kalau kita nak panggil subroutine tu, kita nak panggil berulang-ulang kali. Contohnya kalau clip 13 ni, saya nak panggil dekat 5 kali lah. Maknanya program ni, saya type lagi lah. Boleh type lagi, tak ada masalah. Tapi tak efisien lah. Sebab tu kita panggil macam ni. So kalau kita nak panggil je clip 13, kita type satu line aja. Clip 13, open close parenthesis, semicolon. Nanti dia akan panggil. Jadi ini antara kemudahan kenapa kita nak gunakan subroutine. Jadi sekarang ni kita dah buat benda ni. Clip 13 dengan clip 5. Ni soalan yang biasa saya tanya student lah. Macam mana kalau kita nak buat dia hanya clip 13 dengan clip 5 ni jalan sekali je. Saya tak nak dia berulang kalau tengok ni. Nanti 5. Lepas ni 2. Lepas ni jalan 5 panjang. Saya tak nak. Saya nak lepas 5, 2, stop. Kita akan letak sini while lah. Macam saya dah jawab lah kan. While 1. Semicolon upload. So kalau kita tengok ni nanti, dia akan jalan 5, 2, lepas tu dia tak gerak lagi dah. 2, 3, 4, 5, 1, 2, lepas tu tak gerak lagi dah. Perasan tak? Bila saya type tadi, saya tadi kata, untuk semua control structure, jangan letak semicolon. Yang ni saya letak. Bila saya letak semicolon, maksudnya, program dia super lebih kurang macam ni. Dalam kurungan ni kosong. Dalam kurungan ni kosong, tak ada apa-apa. Kalau saya tak nak dia buat program apa, infinite loop kosong tak ada buat kerja, saya buat macam ni lah. Ataupun awak boleh buat cara pendek saya tadi. Terus letak sini, semicolon. Tapi kalau macam ni, kita tengok kita punya Maker Uno sekarang. Kita pun tak tahu dia dah jalan program ke belum. So ada baiknya kalau kita dah buat 5-2 tu, kita onkan dua-dua LED tu serentak. Blinking sentiasa. So kita tahu, kita nampak LED blinking dua-dua tu, maksudnya program dah siap selesai jalan. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni, kita buka bracket, open bracket, close bracket. Kita akan buat sini, saya copy yang ini. Copy, paste dalam ni. Okay. So yang ini, copy, saya buat sebelah dia. Ni pun saya buat sebelah dia. Saya pastikan sama rata. Sini LED 2, sini LED 2, low. So apa yang dia akan buat? Dia akan buat 5, blinking 2. Lepas tu dia on memanjang, kita bagi ni blinking laju sikit lah. 200 lah. So dia akan on LED 2 serentak. Menandakan yang program ni dah selesai. Saya tengah upload. Ni kita kira sekejap. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Lepas tu dia blinking dua-dua. Maksudnya program ni dah selesai lah. Kalau kita pandang sekali pandang, kita nampak program blinking tu. Maknanya dia baru je selesai buat kerja dia. Okay. Jadi hari ni kita ambil ringkas saja. Kita dah belajar pasal control structure bagi while dan juga for serentak. Dan kita dah juga belajar tentang subroutine yang optional. Last kali kita dah belajar pasal variable untuk local dan juga global. So insyaAllah pada minggu hadapan kita akan cuba buat program masih lagi dalam kawasan digital output. Dan kita akan cuba combinekan lebih kepada aplikasi lah. So setakat ni kita buat pada LED on off. Pada awak nampak LED, pada saya boleh nampak macam-macam digital output. So kita akan gunakan beberapa digital output yang saya ada sini untuk kita apply control structure for dengan while. Jadi insyaAllah sampai situ saja pembelajaran kita untuk kali ini. Jumpa lagi insyaAllah pada minggu akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.